Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, pada malam Jumaat, dapat kita berhimpun di dalam satu majlis ilmu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini kita akan sambung lagi daripada perbahasan kita Risalatul Misbahul Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Baik, kita sambung lagi untuk apa ni? Uraian sifat 14. Sebab baru Buku surat 28 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Uraian sifat yang ke-14 daripada 20 sifat, apa dia? Iaitu kaunuhu qadiran. Apa maksud kaunuhu qadiran? Artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Maksud keadaan Allah Ta'ala itu maksudnya keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa, yang berkuasa dengan sifat kudrat. Tuhan, keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa dengan sifat kudrat. Dia cakap begitu. Bagaimana dia? Dia kata wajib pada syarak. Bila sebab kata wajib pada syarak, itu wajib di atas undang-undang Allah.
wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib bagi dia. Dia wajib di atas, dia kata di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Bagi pula mestilah mengetahui. Jadi wajib syarat itu mestilah mengetahui serta mengaku dalam hati. Apa mengaku dalam hati? Dipanggil i'tiqad. Maksud kata mengaku dalam hati ni dipanggil pegangan hati. Ada pun i'tiqad. Kita panggil i'tiqad. Boleh bahasa Arab. Bahasa lain panggil pegangan hati. Jadi dia kata tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Bisa mengaku tu i'tiqad dah. Apa dia? Mengetahui mengaku apa? Dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Kita kata keadaan Tuhan tu yang kuasa. Dan tentu tidak keadaan yang lemah. Maka tidak kita katakan Tuhan tu lemah. Tak boleh kita katakan, tentu tidak sama sekali. Sebab tu ulama ada bahas. Dia kata dalam kitab lain disebut, ketahui olehmu bahawa yang dibilangkan sifat pada kaun ini iaitulah kaunul qadiran, bukan qadirun, kepada kaunul qadiran, keadaan. Maka adalah dengan keadaan kaunmu, kerana qadiran itu zat yang bersifat dengan kudrat, bukannya isbat. Jadi dia kata apa? Kaunul qadiran ni bukanlah dikatakan qadir, bukan kata yang kuasa. Hanya dengan keadaan kaunul, kerana qadir itu zat yang bersifat dengan kudrat. Bila sebut kata kaunul qadir, qadir apa? Qadir itu namanya zat yang bersifat dengan sifat kudrat, bukan kena pada diri sifat. Itu satu zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Begitulah kita kata enam lagi: iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Kita kata iradat, zat Allah, zat yang bersifat dengan sifat iradat, zat yang bersifat dengan sifat ilmu. Apa? Kita kata gitu Jadi kata ulama, maka barang siapa i'tiqad bahawa qadir dan murid dan alim dan hayyun dan sami' dan basir dan mutakallim itu sifat. Kalau dia kata qadirul murid itu kena pada sifat Tuhan, kata ulama adalah i'tiqad itu salah. Kita kata kau qadiran, muridan, aliman, kita kata itu kena pada diri sifat Tuhan. Itu tak betul. Kalau dia ikut kata, dia kata, dia i'tiqad kata zat yang bersifat dengan kudrat. Kalau qadirun itu kita terjemahkan zat yang bersifat dengan sifat kudrat, bukan kena pada diri sifat kudrat, bukan. Zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Kalau ilmu, kaunu aliman, zat yang bersifat dengan sifat ilmu. Nampak? Itu terus cakap zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kalam, iaitu yang kita terjemah perkata tu. Mari tengok. Habis itu sebab tu dia kata baik. Kemudian tersambung lagi dia kata
Dan keadaan itu ialah, baik, jadi kata tadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Oleh mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Kita kena i'tiqad dalam hati. Apa dah? Dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu yang yang kuasa dengan sifat berkuasa. Kita cakap itu lengkap. Jadi orang mukallaf wajib dia kena tahu dalam hati dia, wajib dia kena berpegang dalam hati dia, tentu sungguh Allah Ta'ala itu keadaan dia itu yang kuasa, dan tentu tidak keadaan yang lemah. Lagi pula bila Tuhan itu bersifat berat, tidak tentu tidak bersifat dengan lemah. Panas. Dia apa ni kata? Dia kata keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa, dan tentu tidak keadaan Allah Ta'ala itu yang lemah. Jadi tentu tidak itu maksudnya keadaan Allah itu tidak lemah. Keadaan Allah Ta'ala itu tentu tidak lemah. Itu dikatakan sifat Tuhan, bukan sifat lemah tu. Tidak lemah bagi Tuhan itu dikatakan sifat Tuhan. Habis itu, baik, di sini dia nak menyata pula apa maksud keadaan-keadaan kaunuhu tu lah. Kita nak mengaji kaunuhu qadirun, keadaan-keadaan tu apa dia? Dia nak bahas. Dan makna keadaan itu, ini nak takrif apa definisi keadaan. Yang kita kata kaunuhu tu lah, kaunuhu qadiran, keadaan Allah. Apa maksud keadaan tu apa dia? Takut kita kata, oh keadaan saya sekarang sihat, bukan itu. Bukan keadaan tu takut faham. Keadaan ni lafaz musytarak. Oh keadaan saya ni di luar kawasan, bukan keadaan tu. Ini nak buat kaunuhu, kata keadaan tu apa dia? Yang kata keadaan Allah Ta'ala tu keadaan zat Allah, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa dengan sifat kudrat tu, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak dengan sifat iradah tu. Maksud dia apa keadaan-keadaan tu? Ini dia nak makna dia. Dan makna keadaan itu, dan makna keadaan itu ialah, apa dia makna keadaan tu? Satu sifat. Sebab dia nak cerita yang keadaan tu apa? Satu sifat yang melekat, ia sifat itu melekat apa? Akan sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Jadi yang dikatakan keadaan-keadaan itu apa dia? Satu sifat yang nak melekatkan. Ini seolah-olah nak melekatkan. Seolah-olah nak melekatkan sifat kudrat itu di zat Allah. Itu akan datang, kita panggil sifat itu sifat hal ma'nawiyah. Sifat itu nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Itu disebut Tuhan. Nisbah kita ni, kita kata penutup warna hijau ni, hijau ni seolah-olah nak melekat pada penutup ni, kena ada satu lagi dia panggil gam. Gam tu sifat manawiyah. Seolah-olah hijau tu melekat pada penutup tu.
Dia kan ada satu lagi kita main gam. Contoh. Nampak tak? Itu sebab maknanya. Seolah-olah dia nak melekatkan hijau tu pada penutup. Contoh ni kita kata manis pada gula. Manis yang boleh melekat pada manis yang ada pada gula tu, seolah-olah ada satu lagi nak melekatkan manis pada gula tu. Soalan dia macam pekat. Nak melekatkan manis tu pada gula. Masin pada garam. Itu semua nak melekatkan masin pada garam tu, kita bersifat maknawiyah. Kita bersifat maknawiyah. Keadaan hijau yang ada pada penutup. Keadaan bersifat maknawiyah. Apa keadaan? Nak melekatkan hijau itu di penutup itu. Soalan hijau ni, kita nampak hijau pada penutup ni. Dia kena ada satu lagi. Macam mana boleh melekat hijau tu pada penutup? Kita main gam. Gam tu nak dipanggil sifat hal maknawiyah. Nampak ni tak? Ni payah sikit ni. Dia kena fikir. Dia tauhid ni kau mana pun mesti kena fikir dia. Dia tak boleh fikir untuk relax saya tak boleh, dia kena fikir. Kalau dia fikir dia akan letih. Kalau dia tak fikir dia tak letih. Dia relax semua. Tauhid ni dia payah sikit sebab kena fikir. Kalau ada kitab lagi lah, kita nak tengok kitab tu lagi. Kitab tak payah, nak kena fikir lah. Tauhid ni tak ajar mereka. Dia tauhid ni sebab tu tauhid ni kita kena faham betul-betul. Sebab kebanyakan orang yang menyesatkan tauhid ni iaitu dengan pemikiran falsafah. Pemikiran yang ni bahaya, falsafah ni bahaya. Sebab tu kalau nak tahqiq ilmu tauhid ni, dia kena ada ilmu falsafah Islam. Dulu waktu saya belajar dulu kitab Tayyarat, kitab falsafah, Tahafuz Islam, Tahafuz Imam Ibn Ghazali. Dia falsafah ni Imam Ibn Rushdi, Imam Ibn Sina, Imam Ghazali. Itu semua ini falsafah saja. Boleh ada seorang syekh datang. Ini apa kami istimewa ni. Syekh ni dia orang panggil orang falsafah, orang Mesir. Dia buat satu iklan nak menghimpunkan orang falsafah ni berapa orang. Habis Syah dia nak. Kawan saya pergi, saya tak pergi boleh. Saya tak tahu tadi pergi. Tak tahu apa iklan tu, sedar-sedar dah ada orang kumpul lah. Dia kumpul tu lebih kurang 30 orang. Online ramai, bersemuka ni 30 orang. Saya tanya kawan saya, semua ustaz-ustaz tu. Oh, ustaz apa ustaz? Macam-macam ada. Orang pakai kod ada, hak otak tengah pun ada. Atau banyak orang mikir. Tapi tak tahu tulis syariat dia macam mana. Orang Malaysia kita. Hak berubah penuh, bangun muka muda berubah ada. Banyak mikir. Itu ada falsafah. Dia tak cakap banyak ni. Kalau saya cakap banyak, dia cakap tak ada senyap. Kau ustaz ada pakai jubah mana? Tak ada juga lah. 2-3 orang lah. Lepas tu dia minta Syekh mengajar. Dia request sama. Dia suruh Syekh mengajar bahasa Inggeris, falsafah dalam bahasa Inggeris. Kebetulan Syekh tu pun fasih bahasa Inggeris pula. Dia orang Mesir, tapi dia kebetulan dia pandai bahasa Inggeris. Saya cakap kawan saya, falsafah apa? Arab tak reti ke mana ni falsafah? Allahu Akbar. Hak kita falsafah ni Imam Ibn Rushdi ni, hak Inggeris ni semua diterjemah bahasa Arab. Kadang-kadang yang diselewing pun ada. Bukan terjemah betul-betul. Saya kitab daripada Imam Ibn Sina yang Arab ni ada, yang aslinya. Kitab lama Imam Ibn Rushdi ada.
Mantik Ibn Sina mana. Tapi jangan dia bahasa Inggeris takut dia seleweng. Betul tak agak mana kita bahasa Inggeris. Akhir-akhir dia kata, Syekh nak mengajar, apa Syekh? Kami request, baikkan semua nak minta Syekh cakap untik, mengajar bahasa untik. Cakap bahawa ni bukan bahasa apa Islam nak ni. Bukan bahasa apa ahli pemikir nak ni. Ada yang bahaya. Tapi kita sangka baiklah, dan dia okey lah. Kalau dia kumpul ahli falsafah tunggu, tak ikut syariat pun ada. Kalau orang putih tu tak ikut syariat. Kalau orang putih tu atau orang Islam kita ke mana? Ada orang Islam kita ada. Tapi dia kumpul tu orang budak muda tu lebih kurang 30 orang tak ramai. Tapi dia request bahasa putih. Sebab tu bahasa Arab, orang tu Arab mengajar. Dia tu tak faham. Kalau tak faham tu maksudnya dia tengok Imam Ibn Sina ke, itu semua dalam bentuk karya dalam bahasa Inggeris, tak ada siap dia terjemah. Bila siap terjemah tu masalah. Tak kata kau orang putih seleweng kan. Seleweng macam mana? Dia terjemah salah. Lepas tu kena pegang yang asli yang Arabnya. Nanti semua kait yang tauhid. Jadi dia banyak mikir. Dulu dekat Azhar ada kawan semua ambil akidah falsafah. Tapi bagusnya, kenapa dia minat akidah falsafah pun, syariat dia tak ingat. Buat fiqh ni mengaji. Kita minat akidah falsafah, tapi akidah asal fiqh tasawuf ni jangan tinggal. Kebanyakan kalau dia ambil akidah falsafah ni, tasawuf nak tinggal. Tasawuf tak mengaji lah. Dia rasa sedap hati kata aku hebat lah. Tapi bukan semua orang ahli falsafah ni bukan senang nak cari ikan. Ini orang tak mikir, suka bercakap, suka apa nak berjidal ni suka nak debat, betul fikir hak ni betul tak betul. Kalau tak ikut syariat tu otak dia tak betul lah. Kalau tak ikut syariat otak dia tak betul, dia tak terus lah. Nak marah-marah tapi memang dia tak betul. Kalau dia ikut syariat boleh jadi. Tengok dia kata syarikat ada wudu, ada pangkat-pangkat pun ada. Jadi kalau pangkat tu kadang dia rasa nampak hak dia cedik, payah, dia tak nampak syariat. Ada orang tu jemaah dia dia pandai cakap, tapi agama dia tak nampak. Cakap pandai macam agamawan, orang tua. Dia CEO dia orang pangkat besar, bawa nombor 1. Oh tak kenal lah ni. Dia orang tak ada cedik. Dia boleh tinggi 4 kan, atau cedik semua. Dan semua dia pilih 4, dia pilih 4 lah. Betul. Dia pusing orang tu tadi. Saya kata, dia ajar tu gini nombor 1. Dia mengaji dengan dia. Susah dia tak ada nasihat lah. Tak apa dia pergi, jangan bagi jumpa saya lah. Kalau jumpa dia takut lain lah macam. Sebab dia payah. Sebab kita nak ajak so kita tak mahu ideologi dia tak mahu. Kita nak syariat dia kena jaga. Tauhid mereka kasar kena mengaji hak doain. Dia kalau pada cakap ni tak buat, dia tak buat kan. Kan boleh guna logik akal, kita agama dia kan guna logik akal. Sebab tu falsafah tu dia jadi falsafah Islam. Tu kita nak macam Imam Ghazali. Betul falsafah Islam. Tengok Imam Ghazali, falsafah pun tasawuf buat, fiqh pun dia, tauhid pun dia. Imam Ghazali, walaupun dia seorang pemikir Islam falsafah, tapi syariat dia jaga. Apa kita nak dia tu? Kita tak mahu ahli falsafah, saya ni tak mahu. Dia banyak mikir lah, tak mahu. Sebab apa orang ni, sebab apa syarat, dia bertanya soalan pelik-pelik. Dia tanya bab agama, kenapa jadi begini, kenapa jadi ni. Dia bersoal lah, tu malah atau bahaya kalau cakap bersoal. Sebab tu ahli falsafah kebanyakan dia menyeleweng, kebanyakan orang kafir dan falsafah. Dan terkadang kalau Islam ni, kalau dia membawa kepada jalanan yang tak betul, ahli falsafah tu jadi kafir, jadi murtad pula. Bahaya kan. Tapi kalau kita kata zaman kita liberal tu bukan dia lah.
Kalau ahli falsafah ni liberal tu dia cakap dia. Ahli falsafah ni dia kaji. Tu falsafah. Tapi bukan falsafah Islam lah marriage. Ni tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Dan keadaan itu ialah suatu sifat kaunuhu tu lah. Ialah satu sifat yang melekat ia sifat itu akan sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Dia kata tak tutup lampu VBC 7703. Kereta VBC 7703. Siapa tak tutup lampu boleh tengok. Saya ingat jenuh lah nak pergi apa lagi? Nak pergi stand tu. Ni tengok nak pergi jampor semua lagi kan. Jenuh pula. VBC 7703. Baik. Jadi dia kata kaunuhu ni dia punya seolah-olah kerja dia bukan kerja, seolah dia punya function dia nak melekatkan sifat kudrat, sifat ma'ani tu di zat Allah. Tu dia. Seolah-olah kita kata pelekat nak melekatkan hijau pada penutup. Pelekat tu kita panggil keadaan. Kita kata keadaan hijau yang melekat pada penutup. Maka melekat antara hijau dengan penutup tu lah dia panggil sifat maknawiyah. Dia panggil sifat hal. Dan ia sifat hal itu. Dan ia sifat hal itu suatu kelakuan di antara ada dan tiada. Ini payah sikit. Saya tengok. Sifat hal ni dia ni menengahi di antara ada dengan tiada. Bagaimana tengok? Yakni keadaan itu tidak naik kepada martabat ada dan tidak turun kepada martabat tiada. Duduk tengah-tengah. Hal ni, keadaan ni dia tak sampai peringkat wujudi. Hak boleh kita nampak. Tak sampai. Dia tak sampai peringkat tak ada langsung. Ni tengok. Contoh kita kata ni keadaan hijau yang melekat pada penutup. Hijau tu melekat pada penutup tu, nampak tak melekat dia? Nampak betul-betul, nampak tak? Tapi tahu tak kata hijau tu melekat pada penutup? Tahu tak? Tahu. Nak kata benar ada betul-betul tak juga. Nak kata tak ada langsung tak juga. Sebab apa? Sebab hijau tu melekat pada penutup. Kalau tak ada langsung, maka hijau tu tak ada pada penutup tu. Nampak tak? Kalau tak ada langsung. Kalau ada betul-betul, kita boleh nampak melekat tu. Tapi tak nampak melekat dia. Tapi tahu kata hijau tu melekat pada penutup. Maka dia duduk tengah-tengah. Diibaratnya kalau pandai Syekh Wahid Ismail buat perumpamaan yang dikatakan sifat hal ni seperti kita buat layar-layar. Apa yang layar? Kita buat layar. Okay, jadi kalau kita nak buat layar, kena ada 3 perkara. Kena ada kertas, kena ada buluh, kena ada gam. Maka nak melekatkan antara buluh dengan kertas itu kena ada satu lagi dipanggil gam. Maka dia kata dia gam ni lekat ni. Baik, bila melekat kita tahu dah. Pelekat tadi tu nak nampak betul-betul melekat tu. Kita nampak pelekat tu, nampak tak betul-betul? Nampak tak betul-betul sebiji? Tak juga. Nampak kabur-kabur sikit-sikit lah.
Nak kata pelekat tu tak ada langsung, tak juga ada melekat. Ada juga sikit-sikit tu melekat tu, nampak tak? Ada. Bukan tapi kita cabut satu hari melekat bukan itu. Bila kita dah lekat tu, bila kita dah lekatkan tu, nampak tak pelekat tu? Betul-betul, nampak tak? Nampak tak 100% lekat tu? Nampak tak? Tak juga. Nak kata tak ada langsung lekat tu 100% tak juga. Dia duduk tengah-tengah. Maka itu dipanggil sifat hal. Ini payah sikit gini. Ini dipanggil sifat hal. Sifat yang menengahi antara ada dengan tiada. Sifat yang duduk tengah-tengah di antara benda wujudi dan benda makdum, benda yang tak ada langsung. Dia duduk tengah-tengah. Sifat ni lah nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Bagi siap. Itu contoh tadi dah tu. Melayang kita. Okey, contoh. Kita kata sifat ilmu tu bukan sifat hal. Itu sifat wujudi. Zat Allah itu benda wujudi. Kalau Allah buka hijab pada kita di hari akhirat, boleh kita tengok benda ada. Sifat kudrat melekat pada zat. Seperti hijau ni yang ada pada kutub ni. Sifat kudrat tu yang ada pada zat tu. Dia panggil nak melekatkan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala tu, dia panggil satu lagi, dia panggil sifat hal namanya. Dia tu duduk tengah di antara ada dengan tiada. Dia tak sampai peringkat wujudi. Dia tak sampai peringkat tak ada langsung. Duduk tengah-tengah. Nampak ni? Dia payah nampak sikit tu. Ada dengan perhati ke tu. Macam tadi perhati lekat. Mana lekat ni? Tak nampak sana tapi lekat. Ada tu. Ada sikit-sikit kata-kata. Tak ada langsung. Tak, ada juga sikit. Duduk tengah-tengah. Jadi function dia tu, fungsi dia nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Itu kerja dia. Itu kerja sifat hal maknawiyah. Nampak ni? Tak nampak pun, bapak nampak sikit-sikit dulu. Dia payah juga nak nampak sekaligus. Dia makan masa juga kan. Dia tahu ini dia bukan macam mereka sekaligus nampak bro, nampak lah. Dia tahu ini dia lambat sikit kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan nak bagi Tuhan nampak pun boleh. Tapi kebanyakan tu kena fikir dulu. Dia kena fikir Tuhan nampak. Kalau tak berfikir dia payah nampak. Dia tahu gitu Oh saya nampak Ustaz. Fikir lah, tak fikir terus dapat turun. Tu orang tu yang mula fikir tu. Tapi kalau kata saya Ustaz, kabur-kabur lagi, bobo nak nampak, sikit-sikit nak nampak tu, tak apa lagi, insyaAllah kata depan dia nampak lah. Tak nampak langsung mana. Dia sebab ilmu ni dia kena fikir. Dia nak faham sifat Tuhan ni, dia kena fikir macam ni dari ni, macam ni dari macam ni. Dia bukan macam mereka teori pro tu dapat Vroom hukum batal, tak batal, tak sah. Itu senang mereka. Tapi tak, dia up sikit. Tak sah lagi senang. Orang kita lagi senang. Zoom dia sampai tu sampai tertidur. Tak sah. Kalau lagi tahu sedap semua. Jemaah saya kata Ustaz, kalau tarabur sedap lagi. Tarabur lagi sedap. Bukan tafsir Quran, baca Quran, pagi-pagi lepas subuh. Tarabur kita ni sedap tidur. Dia tak ada fikir banyak lah. Orang bagi tahu kat dia. Senang. Ilmu sirah lagi senang. Kita peperangan itu cukup syok tu ramai orang. Kalau katakanlah dia ceramah perdana tu penuh. Tentang Isra' Mi'raj, ramai orang. Cuba try sekali buat ceramah perdana. Ambil satu sifat ambil tentang kata
apa tu, tak fungsi-fungsi bagi sifat kudrat. Seorang kata jawab dana pun. Antara fungsi yang banyak sekali sifat kudrat buat jawab dana. Tak tahu orang ramai. Apa dia pun tak tahu kata sebenarnya sifat kudrat. Apa pun dah belajar waktu kecil dulu, padahal dia tak tahu apa dia punya fungsi. Sebab ya, baik-baik. Sebab tu dia kata, yakni keadaan itu. Keadaan apa? Kaunuhu tu tadi. Takut kita tak faham keadaan, bukan keadaan saya sihat tu, bukan keadaan tu. Ni keadaan dalam ilmu tauhid ni keadaan sifat maknawiyah yang kita terjemah kaunuhu tu ni. Keadaan zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrat, keadaan zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat iradat. Keadaan-keadaan tu dipanggil sifat hal. Ni ada yang jemaah tanya tadi, keadaan macam ni Ustaz, orang-orang dia keliru Ustaz. Keadaan kata, kelakuan kata sihat tu, bukan itu, bukan keadaan tu. Hadis mutawid ni sifat manawiyah. Apa tu Rasul mengaji tu? Nampak? Dia berbeza. Keadaan macam mana? Keadaan tu maksud keadaan di situ nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah tu maksudnya. Bukan kata keadaan keadaan Allah tu yang besar, bukan begitu. Bukan nak cerita itu. Nak cerita keadaan tu dengan makna nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Tu maksud keadaan. Nampak ni? Fikir sesuatu kan? Tapi nak banyak anda tu nak melekatkan antara sifat dengan zat tu. Dari satu-satu celah itu dipanggil sifat hal, dipanggil. Satu nama dia tu yang payah tu. Dia dah faham? Kalau untuk keadaan-keadaan tu, keadaan zat Allah itu bersifat dengan sifat kudrat, keadaan zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradat. Sampai habis. Kudrat lain, iradat lain. Kaunu sama, kaunu qadiran, kaunu muridan. Bukan kita terjemah keadaan Allah Ta'ala kuasa. Memang betul, itu terjemah bahasa. Cuma nak faham dia punya fungsi keadaan tu apa dia tu. Keadaan nak cerita apa tu. Bukan kata cerita Tuhan tu kuasa tu, dah semata-mata bersepakai keadaan zat Allah tu bersifat dengan sifat kudrat. Bila Tuhan ada sifat kudrat, maka dari sifat maknawiyah. Sebab tu kita terjemah kaunuhu tu. Itu akan datang dalam bahas. Tak habis lagi. Baik, bagilah muazzan, saya kita sambung lagi.
Allah SWT. Baik, sikit lagi dia kata, inilah dikatakan sifat ma'nawiyah. Apa yang dikatakan sifat ma'nawiyah tu? Yang dikatakan kelakuan di antara ada dan tiada, iaitu keadaan itu tidak naik kepada martabat ada dan tidak naik kepada martabat tiada. Ini bertengah-tengah tu. Maka itu dipanggilkan, dikatakan sifat ma'nawiyah, nama dia. Kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman. Tu itu dia panggil sifat ma'nawiyah. Adapun qadirun, qadir bukan kaunu, qadirun. Adapun qadirun, dia kata iaitu bukan sifat tu, bukan sifat. Itu bukan kena pada sifat qadirun. Habis tu bahkan kena kepada zat yang bersifat dengan kudrat. Dia bukan kena pada sifat ma'nawiyah. Yang kena sifat mana tu, keadaan tu. Adapun zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrat, itu bukan kena pada sifat ma'nawiyah. Habis tu nama apa? Itu nama dia kena pada zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Kaunuhu aliman. Kaunuhu itu keadaan Allah Ta'ala. Adapun aliman, zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu. Itu dipegang bagi sifat manawiyah. Hak sifat manawiyah tu betul pada kata kaunuhu tu. Hak kaunuhu tu satu tu dia panggil al-kaunu tu dia panggil. Itu dia panggil sifat manawiyah. Bukan pada kata pada qadiran tu. Cuma kita ni bahasa kita mudah-mudah dulu kita kata kaunu qadiran, tu sifat manawiyah. Walaupun bukan kata pada satu kaunu qadiran, tidak. Kaunuhu sahaja yang kata pada sifat manawiyah. Cuma kita bermudah-mudah dulu waktu kita belajar sekolah rendah. Kalau kita bahaya dalam sekolah rendah, pening kita mudah dulu. Habis jenuh. Bila sakit tauhid tak lepas, tak lepas semua. Tak ada payah. Bukan budak-budak. Kalau budak universiti boleh tentu lagi tu. Budak universiti pun belum tentu lagi. Saya dapat kat UM, ngajar UM. Dia mengajar pun dia kata pening. Dia pening apa? Dia pening sebab kalau macam contoh ada di balik sifahat, dia pening. Dia pening. Saya tanya awak ambil kos apa? Kata Ustaz, saya ambil kos Akidah falsafah. Falsafah, sedap memikir banyak ni. Tanya dia, saya tanya hal macam mana hal? Dia senyum. Tak ada jawab. Dia tahu awak ngaji apa ni mesti ngaji saja, tapi doktor tak terang dia saja. Keadaan tu, keadaan tak. Sama dengan sekolah rendah tak? Dia kata kalau dia buat lego macam tu, takut budak pun pening. Jadi doktor beritahu saya, budak kalau cerita itu tak jadi budak pening, dia budak tak duduk banyak. Saya kata baru juga saya ambil subjek ni. Kata saya ngajar dah alamat dia, alamat dia kalau ngaji saya, doktor saya tak boleh buat apa lah. Kalau tak duduk tu, saya tak boleh ikut grade UN, saya tak boleh ikut orang. Ada ikut usaha tak apa lah. Sebab kita nak betul-betul ilmu macam tu, tak boleh nak tipu-tipu. Kalau dia tak tahu, cakap tak tahu. Kalau kita, tapi cuma kita bagi terang, bagi dia tahu. Kita terang, lepas tu bila dia soalan keluar, dia kena tahu. Dia budak muda nak orang muda, budak fresh. Dia mengaji kan, dia betul kena tekan tu. Kena lenyek sikit. Dia kena bagi berapa boleh boleh. Tapi dia pahami lah nampak minat. Saya cuma ada ajar cara bodoh tu, dia berminat. Dia pun suka kan, dapat cari universiti yang bagus lah, universiti tu buat gabungan bodoh tu.
Budak-budak belajar mesti ramai minat. Bukan tak minat sebenarnya. Cuma mereka tak diberi pendedahan. Itu silap. Kalau diberi pendedahan zaman dulu tu, ramai orang hebat-hebat mesti kita. Bukan sekadar kita, mana ilmu pun hebat. Lari buat Alhamdulillah daripada buat pendedahan. Alhamdulillah. Bagus cara mesti itu bagus. Saya setuju lah. Pendedahan tu dia lagi. Tapi kalau tak ada pendedahan, payah juga. Habis itu. Beginilah huraian sifat-sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Beginilah sama juga. Kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, basirah, mutakaliman. Sama. Huraian macam ni juga. Bukan kata kaunuhu keadaan saja tak. Kaunuhu tu maksud apa? Menengahi di antara ada dan tiada. Tak sampai martabat wujud, tak sampai martabat adam. Tak sampai mereka ada, tak sampai mereka tak ada. Duduk tengah-tengah. Cuma yang fungsinya seolah-olah nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Itu cakap begitu. Kalau yang itu insyaAllah dia faham. Sama nak dikiaskan sampailah sifat kamu mutakaliman. Sama dia. Cara kita punya apa, terjemahannya macam tadi juga. Sama je tak ada payah pun. Dah habis. Dan dalil atas demikian itu bila kita fikir dan tilik. Apa ni suruh kita fikir lah. Bukan, kita kena tahu ini kita fikir. Kena dalil akli. Kena fikir, kena tilik. Tilik ni apa? Kena renung. Tu tilik ni renung. Bukan pandang lain. Tilik dengan mana kita renung. Baik, nanti kita sambung pula bab dalil ni. Kita sambung pula insya-Allah bulan hadapan bab dalil. InsyaAllah kalau bulan 2 ni, bulan 3 ni, sebulan Ramadan ni, maksudnya hafal ayat tu dah habis. InsyaAllah lah. Kalau masuk kalau bulan Ramadan tu ringan-ringan sifat Nabi, benda sikit. Orang tu suka cerita sifat Nabi ni, orang suka. Bila sifat Tuhan bukan tak suka. Suka juga tapi tak faham. Dia payah. InsyaAllah kita cuba habiskan sifat Tuhan sebelum Ramadan insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Sifat ma'ani dia dengan maknawiyah dia ada hubungan. Baik, dia ada dua pendapat. Tapi dia tanya tu dijawab akan datang sebut tak? Sifat ma'ani kalau ikut pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat ma'ani itu berlaziman dengan sifat maknawiyah. Dia tak sebut maknawiyah pun tak apa. Bila sebut kata Tuhan tu ada sifat kudrat, berlaziman Tuhan tu dia tu berkuasa. Macam ni lah. Bila sebut kata malam ni ada tempat jamuan makan, bila sebut kata jamuan makan, dia masuk sekalinya air lah, minum tadi, bukan kata makan saja. Ada berlaziman lah. Itu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Bila sebut kata Tuhan tu ada sifat kudrat, maka keadaan orang tu berkuasa dah. Tak sebut pun tak apa dah, maklum dah. Bila sebut kata malam ni kita ada tempat jamuan makan, bukan kata makan saja, air ada, minum dah, dia masuk sekali. Ada pun pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, dia separatkan, dia asingkan. Sifat kudrat tu lain, keadaan tu lain. Makan tu kena sebut dengan air apa? Air tu telan hilang dahaga, makan tu hilang untuk hilang apa? Kena sebut ada dua sekali. Contoh, kena sebut dua. Malam ni insyaAllah ada jambal makan minum air leci, makan nasi biryani. Contoh, apa tu alat tu? Contoh, beza. Malam ni kita buat jambal makan saja. Air tak sebut lah. Dah masuk kali dah tu. Benda berlaziman. Dia ada makan, saya minum. Bila dia ada telinga, boleh mendengar. Berlaziman tu. Tak sebut lah. Apabila seorang tu ada telinga, maka dia boleh mendengar. Tak sebut pun tak apa lah. Nampak lagi? Begitulah. Dia ada separate di situ, ada dua khilaf. Ya, betul. 13 sifat tu Imam Abu Hasan Asy'ari sebab dia tak menyatakan sifat maknawiyah kerana dia bukan menafikan.
Dia tak menolak sifat Manawiyah, tapi dia kata bila Tuhan tu ada sifat Malik, maka dalam keadaan sifat Malik tu dia ada berkuasa dah, dia ada berkehendak dah, automatik. Patut-patut ditinggalkan sifat. Hak kita guna 20 sifat. Kalau 20 sifat ni payah sikit. Nampak ni kan? Okey, baik. Kita berhenti setakat dulu. Jadi InsyaAllah bersama lagi. Dan dalil atas didikan itu Allah SWT alam. Mudah-mudahan apa yang dapat pada malam ini menjadi manfaat pada kita, insyaAllah. Jadi sekarang itu saja yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.